Okeylah, yang kita urai sekali lagi, bila hati seseorang manusia itu berpenyakit atau apabila hati telah berpenyakit atau busuk, maka secara tidak langsungnya dia akan memiliki masalah sikap. Masalah sikap, behavior matters. So sekarang ni semua ni masalah sikap hati yang berpenyakit boleh kita rujuk dekat surah 2 ayat 10. Surah 2 ayat 10. So contoh dia, dalam pengajian ilmu rohani, spiritual pun ada juga tingkatan masalah hati ni. Ada setengah orang yang mengaji di sini, mengaji di sana, tempat-tempat yang berlainan pengajian, maka berlainanlah guru, lain padang, lain belalang. So mereka yang memiliki masalah hati, penyakit hati, akan tetap ada rasa cemburu, sakit hati dan cuba mencari kesilapan melalui penghuraian. Tetapi contoh dia baru ni, ada seorang lelaki telefon. Dia kata kalau turun Ipoh call aku. Ada aku nak cek tengok macam mana punya, nak semak macam mana punya makrifah. Betul ke kau makrifah? Okey, ilmu makrifah ni, ilmu makrifah adalah ilmu mengenal diri. Seterusnya mengenal Allah. Maksud mengenal diri yang meliputi ni siapa? Baik dari segi zat, sifat, asma dan af'al. Bila mengenal siapa sebenar diri kita, ini ilmu pengajian ilmu mengenal diri. Tetapi bila seseorang itu mengaji ilmu makrifah mengenal diri, setelah dia mengenal diri, konsep yang sebenarnya adalah dia tidak boleh menyamakan segala sesuatu dengan kewujudan dia. Ada benda sama tapi tidak serupa, kerana dia satu tak terbilang. Sebab dia kata, oh makrifat ni, hang ni tak boleh marah-marah, hang tak boleh itu, hang tak boleh ni. Makna di situ telah ada contoh. Oh makrifat ni hang kena biar je orang nak kata apa, hang jangan mudah marah, hang jangan mudah koyak, itu apa? Makna di situ ada pembentangan nasihat akan baik dan buruk, good doing and wrong doing. Tetapi kalau mereka fikir tentang good doing and wrong doing, kaedah-kaedah masih bercontoh, masih peringkat nasihat menasihati, itu bukanlah satu peringkat yang boleh dikatakan ma'rifat. Mengenal ni, mengenal Allah, ma'rifatullah. Kalau ma'rifat saja mengenal, kita boleh mengenal kaedah yang dijadikan Allah, kaedah masalah sikap. Ini dipanggilkan sombong, ini dipanggilkan ego, ini dipanggilkan tamak haloba, ini dipanggilkan suka marah, amarah, ini dipanggilkan sabar, ini dipanggilkan reda, ini dipanggilkan tawakal, surrendering 100% toward the existence. So it is all, apa yang disebut tadi adalah kaedah-kaedah sikap, kaedah-kaedah keredaan seseorang itu dengan apa yang dia nak. Kalau dia setengah marah, dia marah. Tapi kalau dia nak sabar, dia sabar. Makrifat ke atas sikap, makrifat ke atas af'al, kelakuan.
Sebab nak tauhid zat senang, nak tauhid sifat senang, nak tauhid asma senang, nak tauhid af'al ni lah yang sangat rumit, yang sangat susah. Kerana yang nak melihat af'al itu dari sudut makrifah, dia pun tidak harus ada kewujudan dia. Maka siapa yang melihat siapa? Bila orang kata jangan sampai ternampak diri, contohnya yang nampak tu harus ada penglihatan. Penglihatan itu harus ada yang melihat. Basar basirun kaunuhu basiran. Tetapi bila seorang ahli makrifah datang memberi nasihat kepada seorang ahli makrifah, itu adalah satu perbuatan yang batal. Kalau dia ahli makrifah, there's nothing to process, there's nothing to confess. Sebab dia laisa kamislihi syai'un. Maka aku cakap dekat lelaki dari Ipoh tu, aku tak tahu apa yang mengaji, berapa lama mengaji. Dari tahun 80 lebih, 86 aku mula menyedari kaedah-kaedah para makrifah yang membawa ilmu makrifatullah. Mereka pelik. Contoh, bila kita cerita pasal pelik, unik, asing. Contoh, orang nak buat bahtera, orang buat tepi pantai dan tepi laut. Dia suruh buat atas bukit. Dan perjalanan melengkapkan bahtera itu ambil masa yang lama. Menanam biji-biji pokok, dan pokok itu besar. Batang dia jadi besar, tua dan boleh. Nah, untuk dia jadi tua, dunia mesti kena kering. Alam keliling mesti kering. Pokok itu senang dipotong dan senang di... Selepas itu, Ibrahim dibiar masuk unggun api. Digerakkan hati Yunus untuk lari daripada perang. Masuk dalam mulut ikan nun. Pakar ubatan kudir satu badan. Tengok apa terjadi kepada Nabi Allah Yusuf AS di penjara. So, perbuatan-perbuatan yang direlakan dan diredakan dan ditakdirkan untuk menjadi sebegitu, yang boleh membawa istilah kenapa harus terbiar sehingga sebegitu. Ini adalah kerja Allah Ta'ala. Mereka kata, whatever you think about God, God are opposite of your thinkings. So this is what really happened kalau kita kaji. Tak ada sejarah Nabi yang tak ada kejadian-kejadian yang pecah otak, mind blowing. Tak ada sejarah Nabi yang tiada kejadian-kejadian yang complicated. So hari ini, bila satu makrifah itu, ahli makrifah itu berlaku mengikut kehendak dia di ketika itu untuk menjawab suasana hidup dia ketika itu, janganlah hukum dari sudut pandang makrifah. Sebab orang yang makrifah ini telah kembali kepada makam syariat, iaitu makam di dalam yang ramai. Bila makam di dalam yang ramai, dia tak tertakluk kepada apa yang telah dimakrifahkan. Dia tertakluk kepada suasana syariat luaran di antara satu pada yang ramai, ramai pada yang satu, dan satu pada yang satu. Iaitu dipanggil kaedah fardu ain. So, bila satu orang makrifah, yang dia kata dia dah makrifah, dia terkopong orang yang makrifah juga. Dan dia tak sedar, cara tak langsung dia telah tertarik diri dia ke dalam fardu ain. Maka dia, awak dia ni macam ni ya. Pasal apa dia lagu-lagu ni? Dia usul. Pasal apa dia marah-marah? Dia usul. Lepas tu tanpa dia sedar, dengan kaedah kemakrifahan dia itu terhadap diri dia, dia tak sedar, dia makrifah orang lain. Dia cuba mengenal masalah sikap orang, maka batal lah kewujudan yang wujud tadi yang dia kenal ke atas yang meliputi. Batal. So dia mulalah keluar dengan tadi usul fiqh. Dia keluar fiqh. Yang tak boleh, yang belum makrifat lagi, yang belum macam ni. Jadi mamat yang dituduh ni pun bertanya, what do you expect me to do? Sebenarnya kianuhu binafsihi mughalafatuhu lil hawadis. So what do you expect me to say? What is left there for me to say? Sebenarnya adalah laisa kamislihi syai'un.
Awak memandang itu dari sudut mana? Af'al itu siapa? So, di sinilah terjadinya perbalahan disebabkan ahli makrifah itu sendiri tidak sedang permainan syariat. Tak kala kamu makrifat, pulanglah kepada syariat. Bukanlah pulanglah kepada fa'ilun. Fa'ilun ni masih ada hukum, rukun, tertib, waktu, sejadah dan bagai-bagai. Tetapi bila dia cakap pasal syariat, syariat ini adalah penzahiran tujuh sifat ma'ni. Sebegitu juga dia tertakluk kepada keadaan, suasana, di mana dan bagaimana, dan siapa yang di sekelilingnya. Ini dipanggil syariat. Kalau hang masuk dalam disko, takkan hang nampak sejadah atas stage orang duk main band dan hang semayang. Batal. Hang masuk dalam masjid, takkan hang nak pasang lagu hang menari-nari. Batal. Hang jumpa siapa? Orang fiqh. Takkan hang nak memandang dia dari sudut makrifah dan menghukum dia. Tak boleh. Hang kena memandang dia dari sudut fiqh juga dan berbicara perihal fiqh. Dan itulah sebab Nabi Allah Isa alaihi salam ataupun dengan nama lain Jesus Christ. First, knowing where you are. First, knowing who you are. Second, knowing where you are. Satu, ketahuilah siapa diri kamu. Dan nombor dua, ketahuilah di mana diri kamu sedang berada. So, di sini, kadang-kadang mereka telefon, mereka nak check. Pak, betul ke macam ni, hang belum lagi yang ni yang koyak? Tak. Sebab ketika itu, dia harus hadapi yang ramai. Itulah terjadi pada Nabi Allah Isa AS menghadapi yang ramai dengan kaedah tak apalah, macam mana lah, apa semua. Itu kemakrifatan dia. Main Nabi Muhammad SAW, dia menghadapi yang ramai dengan kemakrifatan dia yang membawa kaedah. Ada masanya dia angkat pedang. Dia angkat pedang, ada masanya. So, hari ini, bila 24 Nabi lain, dengan bermacam-macam kaedah syariat dia. Sebab syariat itu menyempurna hakikat di dalam hakikat itu sendiri. Sesungguhnya syariat itu adalah terterbit daripada hakikat di dalam hakikat itu sendiri. Dia ada khadim, dia ada muhadas. So, sekarang ni bagaimana seorang ahli makrifat nak menghukum ahli makrifat yang lain? Bermakna dia kena balik daripada sudut pandang fardu ain. Itu yang dia tak sedang. So, bila satu orang, contoh dia budak nama Lepat tu, dia duk marah ustaz-ustaz ni yang duk hentam dia. Bermakna dia sedang melihat dan menghadapi suasana syariat. Tak kala kamu makrifat, pulanglah kepada syariat. Kalau tidak, perlu nayak. Itu yang berlaku. Kebanyakan bini aku, bini hang dan segala benda-benda yang batal pada syariat telah dibebel, dikalakan ramai. So, di sini pengawasan kemakrifatan itu sendiri telah batal. Kerana guru ada beritahu, walaupun satu bumbung belum tentu satu faham. Ada sebahagian rahsia-rahsia yang haram dibuka walaupun sesama ahli. Sebab sesama ahli belum tentu sama faham. Apatah lagi bila kita nak menilik seorang ahli makrifat yang lain dari sudut pandang keberadaan, kewujudan kita, makni maknawiyah dan sifat kaya Tuhan, sifat iftikhar, sifat segala-galanya lah. Dari sudut segalanya, la ta'yin sani, la ta'yin awal, tak kisahlah, proseslah ke mana pun. Awak adalah satu. 73 jalan, satu jalan. Ini jalan awak. Satu jalan ni saja. Sebab awak akan dihadapi sendiri. Surah 6 ayat 94. Apa semua terputus. So, di sini, bila awak duduk di sini, awak jangan sekali-kali teropong orang dari sudut kepahaman awak. Sebab kepahaman awak adalah bersalahan dengan kepahaman orang lain. Sebab di sinilah dia kata, tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Bukan dari sudut wajah saja, maka dari sudut sewujud. Wujudnya itu sendiri meliputi alam dirinya itu sendiri.
So, bila budak lepak ni marah ustaz-ustaz ni, adalah daripada sudut pandang satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Kerana dia memiliki pada syariatnya kakak, adik-beradik dan apa semua. So, dia ada perjuangan syariatnya. Mungkin pada satu masa nanti, dia akan berpindah ke satu tempat, iaitu dia tidak lagi mempeduli huruf dan makna. Kerana apa? Dia pasti akan kembali satu masa nanti kepada dirinya juga sendiri. Sebab dia akan pulang bersendirian. So, orang yang mengaji ni nak teropong orang lain, itu adalah satu perbuatan yang sangat salah dari sudut makrifah. Tetapi, kalau dia datang daripada sudut syariat, mempersoalkan syariat, baru dia ni boleh berbincang dengan orang. Oh, aku melakukan itu adalah dari syariat fiqh, satu pada yang ramai, dan syariat usul, ramai pada yang satu, dan demi membentuk perasaan adik-beradik, iaitu satu pada yang satu. So, perihal ini sangat penting, iaitu you know who you are and do not disturb the others. Ini yang cuba dicakapkan kat ustaz-ustaz sebelum ini, supaya jangan mengganggu orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12. Halusi. Okey, baik. Selamat, sebab semua para nabi itu, ada 24 nabi. Kejadian mereka mengulangi ke atas kita secara indirectly, dan kita pusing macam mana pun, pusinglah macam mana sekalipun, kita takkan lari daripada kaedah pimai-pimai tantu. Pusinglah lagu mana pun. Kesudahan yang kita jumpa hanya dari kita yang satu, yang tak menyerupai segala sesuatu. InsyaAllah. Assalamualaikum.